Ayatnya ialah ayat 144 daripada suratul Baqarah. Ya, ada kaitannya dengan juzuk yang kedua yang disebut sayaqulus sufaha'u minan nas. Ya. Baik, apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Muhammad berbolak-balik wajahmu ke langit. Taqalluba wajhika fis sama'. Masa Nabi sembahyang, Nabi melihat ke atas, iaitu ke langit, kerana sebenarnya Nabi sedang menunggu wahyu, ya, sedang menunggu wahyu. Yang Nabi harapkan ialah pindaan kepada hukum menghadap kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami pasti akan palingkan engkau kepada qiblah yang engkau suka. Nabi lebih suka Baitullah daripada Baitul Maqdis. Cuma kemarin kenapa Nabi menghadap ke Baitul Maqdis? Strategi Nabi untuk memenangi hati orang-orang Yahudi Nasrani. Mudah-mudahan mereka maulah jadi pengikut Nabi, ya, maulah ahli kitab menjadi pengikut Nabi. Kerana Nabi kerana itu Nabi menghadapkan kiblatnya ke Baitul Maqdis untuk memenangi hati ahli kitab. Tapi 17 bulan 18 bulan tak jadi apa. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, nampak gayanya tak ada ahli kitab yang mau mengikut Nabi, adalah seorang berdua sahaja. Maka Tuhan kata, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu, maknanya udahlah, tak payahlah menghadap ke Baitul Maqdis dah, menghadaplah ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Kalau tuan-tuan tengok di situ, perkataan wajah diulang 2 kali, ya. Mula qad nara taqalluba wajhika, wajah juga. Kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maksudnya perkataan wajah ni bahasa Melayu, bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa Melayu. Wajah, jamak wajah ialah wujuh. The plural of wajah is wujuh. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, ya. Jadi wajah itu kita pinjam daripada bahasa Arab. Wajah tu wajhi, aku hadapkan wajahku ini, ya. Maka Allah Ta'ala kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini pindaan. Sebab itu dipanggil hukum mansukh. Bila kita mengaji ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dia ada nasikh wa mansukh. Perkataan mansukh yang kita pakai bahasa Melayu, mansukh tu kita pinjam Arab. Cuma Arab sebut dengan kha, mansukh. Kita tak ada kha. Kita tak ada kha. Masa jaga, masa tidur ada kha. Kha. Ya. Sebab itu apa juga huruf kha sebenarnya bahasa Arab kita pinjam. Khemah, khayal, khamis, khidmat, khadam, itu semua bahasa Arab. Pasal kita tak ada kha. Masa jaga, masa tidur, kha saja. Termasuklah kha di tengah, kha di hujung, ikhtiar, mansukh, tarikh, tawarikh, syekh, marikh, itu semua bahasa Arab, ya. Itu semua kita pinjam. Profesor Ishaq Rajab daripada UKM membuat kajian, ada 3,000 lebih perkataan Arab dalam bahasa Melayu, ya, bersenyawa dalam bahasa Melayu. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau dah begitu, kalau dah engkau selesa untuk menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu. Ini peristiwa yang besar yang disebut qiblatain.
tahwil al-qiblah, dan ianya berlaku di bulan Syaban. Tahwil al-qiblah ni berlaku di bulan ini, bulan Syaban ni. Pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah berlaku di bulan yang kita berada sekarang ini. Malam ni malam keempatnya, iaitu bulan Syaban. Sebenarnya setiap bulan tu ada sahaja peristiwa. Bulan lalu kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Nanti bulan Ramadan dengan nuzulul Quran, nanti bulan Syawal dengan peperangan Uhud. Jadi ada saja peristiwa, ya. Ada saja peristiwa. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana juga kamu pergi, kutub utara, kutub selatan, timur, barat, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Iaitu apa? Strategi untuk menyatukan, strategi untuk menyatukan umat. Katalah kita masuk satu rumah, seorang ngadap ke utara, seorang ngadap ke selatan, udah pepok lerok. Apa keheh demo ni ya? Sekarang sudahnya sama-sama ngadap ke, udah Roni ngadap Roni, Roni ngadap Roni, apa kehehnya? Supaya tidak pepok lerok, biar ada kesatuan umat ini, maka disatukan dengan satu kiblat, kiblat yang satu, kan? Ma rabbuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma nabiyuka. Esok ditanya, ya, apa, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu weh? Kalau dah pepok lerok, mana apa nak jawabnya? Biar satu je kiblatnya, Baitullah. Tapi ada juga umat Islam yang kiblatnya Baitul Abyad. Apa pula Baitul Abyad? Rumah putih. Rumah putih tu White House lah, Amerika. Ada juga yang ke sana kiblatnya weh, tak? Baitul Abyad. Dalam bahasa Arab putih tu ialah abyad. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa innal ladzina utul kitab, sekali lagi konflik pertembungan dengan ahli kitab yang ada Taurat, yang ada Injil. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka sebenarnya tahu arahan ini bukan selera Nabi, arahan ini daripada Tuhan. Annahu al-haqq min rabbihim. Ini bukan kehendak Nabi, bukan ada diskriminasi, tidak ada perkauman, tapi ini adalah divine, revelation. Ini adalah maknanya arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan selera Nabi SAW, perkauman Arab ataupun bertentangan dengan Yahudi ke, tak ada, bukan itu. Bukan itu pasalnya, ya tak? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Perkauman yang dicetuskan oleh Bani Israel, Yahudi, Nasrani, ta'assub mereka, fanatik mereka, sehingga tak mau mengikut Nabi, menolak kebenaran, denial syndrome. Allah Ta'ala tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tahu. Allah tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi itu ayatnya 144 daripada suratul Baqarah, ya. Cuba kita lihat bagaimana tafsirannya, kata Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Ustaz Said dan juga Ustaz Said Bahrisi, ya, dan Ustaz Salim Bahrisi. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama yang dimansukhkan dari Al-Quran ialah soal qiblat. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami memansukhkan satu-satu ayat yang ada kaitannya dengan hukum, illa na'ti, ya, kecuali kami akan datangkan gantinya, bi khairin minha au misliha. Kami akan datangkan pindaan yang lebih baik ataupun yang seumpamanya. Tuan-tuan takkan tak ingat SOP kita bertukar berapa kali tukar. Sekarang dah PKP, sekarang dah PKPB, sekarang dah PKPD. No. Sekarang dah balik-balik ke PKP. Jadi
pertukaran-pertukaran itu kerana keperluan, bukan nak seronok-seronok, tidak. Ia adalah suatu keperluan. Jadi sebab itu ayat kata ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami memansuhkan satu ayat hukum kecuali kami datangkan yang lebih baik ganti hukum itu ataupun yang seumpamanya. Jadi di sini kenapa ada pindaan-pindaan mengikut konteks keadaan suasana.